Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1101. Antara paparan utama. My Sejahtera sudah tidak sejahtera? Rakyat tuntut lindungi kepentingan awam. Siasat Ericsson dan DNB. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya My Sejahtera semakin kehilangan kesejahteraannya. Bahkan ia semakin meragukan. Terkini, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertikaikan bagaimana Majlis Keselamatan Negara menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia membenarkan entiti asing menguruskan perisian berhubung data peribadi rakyat Malaysia. Beliau merujuk kepada kenyataan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang berkata, bila saya mengambil alih KKM, saya buat keputusan untuk pastikan bahawa pengurusan aplikasi My Sejahtera dibawa ke KKM sebab saya dapati bahawa selama tempoh pandemik tiada kontrak antara pihak KPI Soft dengan kerajaan. Kenyataannya itu juga bermaksud bahawa kontrak rundingan dengan KPI Soft atau Intomo, syarikat yang bertanggungjawab membangunkan aplikasi My Sejahtera hanya bermula saat beliau menjawat jawatan tersebut pada bulan Ogos 2021, iaitu 16 bulan setelah aplikasi My Sejahtera diluncurkan. Maksudnya selama 16 bulan kerajaan bersama dengan KPI Soft atau Intomo mengawal selia penggunaan dan data aplikasi My Sejahtera tanpa sebarang perjanjian, kata Anwar. Beliau ternyata tidak yakin kepada penjelasan yang diberi oleh menteri berkenaan. Sehingga saat ini persoalan tentang pemilikan aplikasi My Sejahtera dan datanya terus kabur meski ada cubaan dari pihak menteri untuk menjelaskannya, ujarnya. Anwar juga memetik laporan yang kini sudah tular bahawa KPI Soft atau Entomo merupakan sebuah entiti 100% milik Singapura, iaitu Entomo Private Limited berdasarkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ini membimbangkan tatkala kerajaan Malaysia telah melibatkan entiti asing tanpa kontrak atas tujuan CSR untuk membangun dan mengurus perisian yang mengumpul data peribadi dan sensitif rakyat Malaysia. Saya juga terkejut bahawa Majlis Keselamatan Negara pada bulan April 2020 telah membenarkan entiti asing untuk membangun dan mengurus aplikasi yang sangat penting kepada kepentingan keselamatan negara yang tidak hanya punya akses kepada maklumat kesihatan dan peribadi tanpa perjanjian yang bertulis, tapi mempunyai pemilikan ke atas kerahsiaan dan data aplikasi tersebut, kata Presiden Keadilan itu. Beliau mempersoalkan tindakan kerajaan yang kini sedang mempertimbangkan untuk menganugerahkan MySG Sdn Bhd kontrak secara runding terus untuk aplikasi My Sejahtera. Menteri Kesihatan gagal untuk menjawab soalan saya tentang tender terbuka dalam hal ini dan ini membawa maksud terdapat aspek yang tersembunyi dari pengetahuan umum tentang My Sejahtera. Tidak mungkin rakyat akan tahu data apa yang telah disimpan dan bagaimana ia digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu oleh entiti asing ini. Menteri Bertanggungjawab dan Kabinet boleh saja menafikannya, namun sekiranya mengambil kira bahawa tidak ada sebarang perjanjian yang telus bermula dari bulan April 2020, rakyat Malaysia wajar untuk mempunyai syak wasangka dan berasa bimbang, bidasnya. Anwar juga mempersoalkan aspek privasi data yang sudah dikutip bahawa keselamatan data terbabit tidak dikompromi. Rakyat Malaysia mahu tahu di manakah data itu disimpan. Apakah ia disimpan di dalam persekitaran yang selamat dengan akses yang terhad? Mekanisme apa yang diguna pakai bagi mengelakkan pihak ketiga dari mengakses dan mencuri data mereka? Apa jenis pelindungan yang rakyat ada bagi mengelakkan data itu disalahguna yang akan mengakibatkan mereka dianiaya, ditipu dan didiskriminasi? Soalnya, carian Jom Channel mendapati bahawa Entomo sebelum ini dipanggil KPI Soft mempunyai ibu pejabat wilayah di Houston, Amerika Syarikat, di Singapura bagi kawasan Asia Pasifik, Dubai untuk Timur Tengah dan Vienna, Eropah. Kuala Lumpur dan India pula sebagai pusat inovasi. Ya, Entomo sebuah entiti antarabangsa yang ditubuhkan pada 2008. Ia beralamat di Houston, Texas, United States of America. Menurut laman rasminya, ia diterajui oleh Dr. Finian Tan selaku pengerusi, Ravi Ramamuti, pengasas dan ketua pegawai eksekutif kumpulan dan Navin Deshpande, pengasas bersama dan ketua pegawai operasi kumpulan.
Sementara itu, menurut sgpgrade.com pula, Entomo Singapura ditubuhkan pada 21 April 2009. Manakala di Malaysia, Entomo ditubuhkan pada 2010 oleh pengasasnya Anwar Rozhan, Navin Deshpande dan Ravi Ramamuti menurut crunchbase.com. Ini bermakna Entomo bukan syarikat yang berasal dari Malaysia. Justru tuntutan Anwar bahawa MySejahtera wajar disiasat secara terperinci adalah wajar. Saya kini menggesa sebuah siasatan yang komprehensif oleh Parlimen dimulakan bagi mengenal pasti segala perihal melibatkan MySejahtera bagi memanai konsep ketelusan dengan maksud kerahsiaan data peribadi dilindungi dari watak-watak yang tamak yang hanya mahu mencari keuntungan dari data peribadi rakyat Malaysia. Tegas beliau yang juga Ketua Pembangkang. Rakyat tiada masalah bagi mana-mana syarikat antarabangsa mahupun tempatan untuk berniaga di bumi Malaysia. Tetapi ciri-ciri takbir urus baik seperti ketelusan, integriti dan keselamatan data selain kecekapan mesti menjadi amalan pada setiap masa. Datanglah demi berkongsi ilmu dan inovasi sambil mencari rezeki. MySejahtera adalah aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk mengesan kontak dan mengawal penularan wabak COVID-19. Ia asalnya dibangunkan oleh pihak KPI Soft Malaysia Sdn Bhd secara Corporate Social Responsibility CSR dan diizinkan penggunaannya oleh pihak KKM tanpa sebarang bayaran selama 1 tahun iaitu 27 Mac 2020 hingga 31 Mac 2021. Bagaimanapun, laporan oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC baru-baru ini telah mendedahkan kepincangan berhubung penggunaan aplikasi MySejahtera oleh pihak KKM. Antaranya risiko berkaitan salah guna dan pendedahan data pribadi pengguna MySejahtera serta kemungkinan berlaku penawaran khidmat yang tidak melalui prosedur sepatutnya. Muhammad Najib, pengerusi sebuah badan bukan kerajaan NGO Pertubuhan Solidaritas, baru-baru ini melancarkan petisyen menerusi change.org dengan tagline "Mansuhkan MySejahtera dimansuhkan, lindungi data pribadi rakyat, tolak rundingan terus". Petisyen tersebut membangkitkan beberapa persoalan iaitu bagaimana sebuah aplikasi yang dibangunkan secara CSR dan percuma untuk 1 tahun telah dijual kepada syarikat swasta lain selepas tamat tempoh 1 tahun. Berapakah nilai jualan sekiranya benar KPI Soft telah menjual aplikasi tersebut kepada MySJ? Bagaimana dengan nasib data pribadi pengguna aplikasi yang kini terdedah kepada risiko dijual kepada pihak luar berikutan pertukaran hak milik tersebut? Kenapa pihak KKM tidak membeli terus dari KPI Soft selaku pembangun sebenar aplikasi MySejahtera? Bagaimana MySJ boleh ditubuhkan secara tiba-tiba dan boleh membeli aplikasi tersebut untuk dijual kembali kepada pihak KKM? Adakah wujud unsur salah guna kuasa dan rasuah dalam urusan perolehan ini? Adakah data pribadi pengguna aplikasi MySejahtera telah dijual kepada pihak lain? Susulan pendedahan laporan PAC tersebut adalah jelas integriti dan keselamatan aplikasi MySejahtera telah tergugat. MySejahtera juga kemungkinan besar dijadikan tunggangan pihak tertentu untuk membuat keuntungan atas angin dan ianya melibatkan pihak kerajaan melalui KKM yang bersubahat untuk membantu kroni tertentu. Demikian hujah petisyen tersebut. Petisyen ini dengan jelas menuntut penggunaan MySejahtera dimansuhkan sepenuhnya bagi melindungi kepentingan awam seperti data pribadi rakyat selain mengelakkan adanya pihak tertentu yang mengambil kesempatan mendapatkan keuntungan dari aplikasi tersebut, tegasnya. Petisyen yang baru dilancarkan telah menerima hampir 10,000 tanda tangan. Kebangkitan suara rakyat berhubung penggunaan MySejahtera turut menarik perhatian pemimpin UMNO yang sebelum ini mendiamkan diri. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata MySejahtera sangat membantu dan bermanfaat. Namun, beliau berpendapat pelantikan entiti persendirian MySJ Sdn Bhd sebagai syarikat yang akan menguruskan aplikasi MySejahtera untuk fasa seterusnya adalah sesuatu yang membimbangkan. Beliau melihat terdapat beberapa kekeliruan yang wajar dijelaskan oleh KKM terutama tentang pelantikan MySJ Sdn Bhd melalui mekanisme rundingan terus dan bukannya melalui tender terbuka. Rakyat berhak mengetahui rasional dan motif serta kemampuan entiti yang terlibat. Apalagi kerana keputusan sebegini melibatkan pengurusan data pribadi dan maklumat kesihatan, pergerakan dan trend kehidupan puluhan juta rakyat Malaysia, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau mengingatkan bahawa aplikasi ini dibangunkan pada awalnya sebagai suatu tanggungjawab sosial korporat untuk mendepani pandemik yang menular. Katanya segala rencana menaik taraf penggunaan aplikasi tersebut untuk memperbagaikan fungsi MySejahtera jika ingin dilakukan, mekanisme semak dan imbang sangat diperlukan bagi memastikan keutuhan maklumat peribadi rakyat Malaysia tidak dikompromi.
Malaysia akan memasuki fasa endemik mulai 1 April 2022. Kerajaan juga wajar memutuskan rasional penerusan pendaftaran melalui MySejahtera dan kewajipan pengaktifan MySG Trace. Rakyat Malaysia tidak boleh selamanya dibebani dengan mekanisme surveillance yang secara langsung mencerobohi privasi dalam pergerakan dan kehidupan seharian mereka. Tentukanlah tempoh masa sebelum semua ini boleh kita hentikan demi normalisasi kehidupan rakyat Malaysia sama seperti sebelum pandemik, tegasnya. Nampaknya pemimpin UMNO baru sedar bahawa MySejahtera mengawasi kehidupan semua penggunanya, termasuk Perdana Menteri, menteri-menteri dan pemimpin parti-parti politik di negara ini, termasuk UMNO. Mungkin kita boleh terima jika pengawasan itu dilakukan oleh kerajaan demi keselamatan rakyat dalam waktu-waktu COVID-19 yang sukar ini. Tetapi untuk kehidupan rakyat terus-menerus diintip, ia adalah pencerobohan privasi dan tidak dapat diterima sama sekali. Lebih-lebih lagi apabila entiti yang diberi tugas khas surveillance ini adalah hubungan dengan pihak asing. Justru, relevan lagikah aplikasi MySejahtera? Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fazil menggesa jawatankuasa kira-kira wang negara PAC menyiasat sama ada kemungkinan berlaku perbezaan antara terma-terma bidaan awal dan kontrak akhir untuk syarikat Ericsson dalam pelaksanaan rangkaian 5G di bawah Digital Nasional Berhad DNG. Menurut beliau, siasatan itu wajar dilakukan memandangkan syarikat yang sama baru-baru ini didakwa telah melakukan salah laku di beberapa buah negara. Pada 2 Mac 2022 yang lalu, agensi berita Reuters telah menerbitkan berita bertajuk US says Ericsson breach 2019 deal by failing to properly disclose Iraq misconduct, di mana Ericsson didakwa gagal mendedahkan salah laku dan kegagalan pematuhan di Iraq serta dakwaan pelakuan rasuah di China, Vietnam dan Djibouti. Ini telah menimbulkan rasa bimbang dan membuatkan saya terpanggil untuk membangkitkan isu ini di dalam perbahasan sewaktu usul menjunjung kasih pada 3 Mac 2022 dengan memohon agar satu siasatan penuh dilakukan terhadap kontrak 5G yang telah diberi DNB kepada syarikat Ericsson di Malaysia, kata Fahmi dalam suratnya kepada PAC di Petik Media. Beliau berkata seandainya wujud perbezaan di antara terma-terma kontrak pada peringkat bidaan dan kontrak akhir yang ditandatangani di antara DNB dan Ericsson, isu berkenaan perlu diketahui Dewan Rakyat kerana melibatkan kepentingan umum dan wang ringgit rakyat. Oleh demikian, saya memohon jawatankuasa kira-kira wang negara untuk segera menyiasat terma-terma bidaan berbanding terma-terma kontrak sebenar dengan mendapatkan taklimat penuh atau memulakan prosiding dengan memanggil semua pihak berkaitan segera mungkin, tegasnya. Jarian Jom Channel mendapati apa yang dibimbangi oleh ahli Parlimen Lembah Pantai itu berhubung Ericsson telah dilaporkan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ selain mendapat liputan beberapa media antarabangsa. Hari ini, Gergasi Telekomunikasi Sweden Ericsson telah mengakui melakukan kempen rasuah selama bertahun-tahun di 5 negara untuk mengukuhkan cengkamannya terhadap perniagaan telekomunikasi. Melalui slush fund, suapan, hadiah dan rasuah, Ericsson menjalankan perniagaan telekomunikasi dengan prinsip panduan bahawa money talks atau wang itu bercakap, kata Peguam Amerika Syarikat Geoffrey S. Berman dari daerah selatan New York, lapor DOJ 6 Disember 2019. Menurut beliau, pengakuan bersalah pihak Ericsson dan penyerahan penalti gabungan lebih $1 bilion harus dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pelaku korporat yang menjalankan perniagaan. Cara ini tidak akan diterima. Ketua Penyiasatan Jenayah Internal Revenue Service IRS Don Ford menegaskan bahawa melaksanakan sistem pematuhan yang kukuh dan kawalan dalaman adalah prinsip asas yang mesti dipatuhi oleh syarikat antarabangsa untuk mengelakkan aktiviti haram. Kelemahan Ericsson dalam perkara ini memudahkan eksekutif dan pekerjanya membayar rasuah dan memasukkan buku dan rekodnya. Kami akan terus memburu kes seperti ini untuk mengekalkan sistem perdagangan global bebas daripada rasuah, tegasnya. Menurut pengakuan Ericsson, bermula pada tahun 2000 dan berterusan sehingga 2016, syarikat tersebut bersebahat dengan pihak lain untuk melanggar Akta Amalan Rasuah Asing FCPA dengan melibatkan diri berpanjangan dalam skim untuk membayar rasuah, memasukkan buku dan rekod serta gagal melaksanakan kawalan perakaunan dalaman yang munasabah. DOJ berkata Ericsson menggunakan ejen dan perunding pihak ketiga untuk membuat pembayaran rasuah kepada pegawai kerajaan dan atau menguruskan dana slush di luar buku. Ejen-ejen ini sering terlibat melalui kontrak palsu dan dibayar menurut invoice palsu dan pembayaran kepada mereka telah diambil kira secara tidak wajar dalam buku dan rekod Ericsson.
Resolusi tersebut meliputi kelakuan jenayah syarikat terbabit di Djibouti, China, Vietnam, Indonesia dan Kuwait, lapor DOJ. Sementara itu, pada 27 Februari lalu, akhbar The Guardian mendedahkan satu dokumen bocor mengandungi 101 halaman yang dikeluarkan pada tahun 2019 dan 2020. Dokumen tersebut mengandungi rekod siasatan dalaman Ericsson terhadap dakwaan rasuah syarikat itu di seluruh dunia. Bukan itu sahaja, Ericsson juga didakwa memberi suapan kepada kumpulan IS di Iraq dan terbabit dengan rasuah di sekurang-kurangnya 10 buah negara yang merentangi 4 benua. Maknanya, lapor Guardian corak salah laku Ericsson jauh lebih luas daripada apa yang diakui secara terbuka oleh gegasi telekomunikasi itu pada 2019. Apabila ia memeterai penyelesaian $1 bilion dengan DOJ. Sebelum ini, Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran bahawa DNB yang diselubungi misteri bagaimana ia memegang kedudukan sebagai pemborong tunggal 5G akan menjadi skandal yang lebih memalukan daripada One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Isu 5G yang diwar-war sangat penting tetapi tidak ada dasar jelas, tidak ada keterusan, tidak ada tender, katanya dalam satu video di Facebooknya. Semuanya salah laku itu telah dilaporkan sejak tahun 2019 oleh DOJ, iaitu ketika revolusi 5G melebar di seluruh dunia. 5G ialah game changer yang berpotensi dalam cara kita semua hidup dan bekerja. Kami berusaha untuk membina ekosistem 5G dengan membangunkan kes penggunaan 5G dengan tujuan untuk merangsang dan mempercepatkan permintaan dan pelaksanaan 5G di Malaysia, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia ketika itu, Gobind Singh Dio, semasa melancarkan demonstrasi projek 5G di Langkawi pada 19 Januari 2020. Malangnya hasrat Kerajaan Pakatan Harapan untuk meraihkan pelbagai penyertaan syarikat dalam pelaksanaan 5G tidak kesampaian kerana langkah Sheraton pada hujung Februari 2020. Pakatan Harapan tidak pernah bersetuju dengan rancangan Kerajaan Perikatan Nasional untuk melaksanakan penggunaan 5G di negara ini melalui rangkaian borong tunggal SWN. Namun, apa yang lebih meranjatkan ialah apabila SWN ini diserahkan kepada Ericsson yang tercemar dengan pelbagai salah laku di beberapa negara. Jom Channel serahkan kepada kebijaksanaan PAC untuk melakukan siasatan terhadap syarikat ini dan DNB agar tadbir urus baik sentiasa menjadi amalan. Maklumat di hujung jari. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.